memupuk anak-anak ni untuk menguruskan, di mana benda itu nanti berjadikan aset berkala menjadi dewasa nanti. Macam tadi Adil tu cakap sendiri, I'm very surprised, 17 tahun berapa gaji you? Saya buat 10,000 sebulan. 17 tahun tak habis sekolah lagi, dah kaya dah. Okey, tapi at the same time, bila you ambil keputusan untuk berhenti belajar dan you tahu inilah jalan kehidupan you, you kuatkan semangat you dan you mendapat sokongan keluarga. Itu yang penting. Environment ataupun satu suasana yang diperlukan untuk membuatkan seseorang itu memberi dia kata apa, terangsang. Kejar apa yang you anggap sebagai apa yang you nak lah, daripada kita kejar macam bagi contoh tadi kan, kita nak jadi ni nak tu sebab apa, mak ayah yang suruh. Jadi macam mana pandangan tu? Itulah, saya rasa saya bersyukur sebab dapat family yang macam tu. Tetapi sebenarnya family rapat saja yang menyokong. Tetapi hakikatnya orang sekeliling tidak dapat menerima. Kenapa you ada peluang dapat sambung pelajaran, kenapa you tak sambung? Sedangkan ramai di dekat luar sana tak dapat peluang, beria nak sambung. Kenapa you kurang cerdik, dia bagi dalam quote pada saya. Dan disebabkan environment sekeliling yang bagi diri saya ketika itu negatif, saya terpaksa berhijrah. Sebab tu saya datang ke Kuala Lumpur. Pada usia 18 tahun saya berhijrah ke Kuala Lumpur dan saya dengan rakan bisnes saya buat Flabis Network Sdn Bhd ni, dan alhamdulillah sekarang dapat bukan saja merebut peluang, saya sekarang mencipta peluang untuk orang lain bekerja dengan saya. Okey, dan di situ saya definisikan kejayaan saya. Okey, bukan dengan wang ringgit, tetapi saya definisikan kejayaan saya dengan kepuasan dapat membantu juga orang lain untuk turut mencari punca pendapatan. Okey, dan dalam isu ini saya lihat ibu bapa perlu lebih bersikap terbuka, jangan terlalu menekan anak-anak yang akhirnya dia akan tertekan dan dia tak boleh nak continue lagi dengan pelajaran dia itu sebab dia pilih bukan atas minat dia, atas minat parents dia. Sepatutnya parents dia yang kena belajar. Okey, bukan dia. Dan bila bersikap terbuka, parents juga perlu bagi sokongan moral yang cukup penting sebab kita semua tahu percakapan kedua ibu bapa adalah satu doa. Satu doa. Dan bila seseorang anak itu kurang cemerlang dalam pelajaran, ibu bapa tak sepatutnya blame. Terapi perlu kena pasti kenapa dan lihat apa minat dia, dan sepatutnya bagi dorongan untuk terus dia berjaya dalam bidang yang dia minat. Okey, Akif ni ada pengalaman ataupun daripada segi artikel yang tengok tu macam bertahun-tahun je tu buat dia cerita tu. I suka dengan cara you tulis you punya artikel tu. Mungkin pandangan you sendiri, kita nak lagi ramai orang macam Bill Gates ke apa, why not kita ada Bill Gates Malaysia ke apa kan. Tapi bila kita bercakap tentang environment ataupun infrastruktur ataupun apakah sokongan-sokongan yang diperlukan dari mereka ni untuk menghasilkan orang macam tu, dia pertama-tama dia berbalik semula pada apa yang Dr. Amin dengan Tuan Adi cakap, iaitu dorongan daripada ibu bapa sendiri. Kerana apa yang kita lakukan adalah berdasarkan corak yang dibentuk oleh ibu bapa sejak daripada kecil. Kalau daripada dulu kita dididik dengan konsep awak nak berjaya, awak kena cemerlang dalam peperiksaan. Jadi bila kita tak semua manusia mempunyai satu kemampuan yang sama, dan di mana contoh macam ambil saya sendiri, saya seperti Adi juga masa UPSR dan PMR, keputusan saya adalah antara yang tercorot. Tetapi apabila SPM, alhamdulillah semakin meningkat baik dalam masa yang sama. Bila melanjutkan pelajaran, saya pada bulan yang pertama di ITM, saya terpaksa membuat keputusan untuk berhenti kerana tak berminat. Dan apa yang saya cerita, apa yang maksud saya di sini adalah dorongan sebenarnya berbalik kepada tiga perkara, iaitu pertama-tama adalah ibu bapa sendiri yang memberi sokongan. Kedua adalah dengan siapa kita berkawan. Maksudnya rakan-rakan sekeliling lah. Kalau mereka menyokong kita, bermaksud kita akan dapat memacu ke arah yang kita nak. Dan yang ketiga adalah guru itu sendiri. Bagaimana guru mendorong sejak daripada kecil. Macam kalau dia lihat dalam ada beberapa kelas di sesetengah sekolah, mereka melihat orang yang corot ini adalah mereka yang tidak akan berjaya. Jadi dorongan ini yang memberikan satu idea negatif pada orang-orang yang gagal ni. Bagi mereka, kalau kalau aku tak berjaya, kalau aku tak dapat urusan cemerlang ni, aku tak boleh lah nak berjaya. Itu isu yang menarik lah. Jika kita lihat di sekolah dulu, sebenarnya terbahagi kepada dua pihak lah saya boleh cakap. Satu mungkin kita boleh sebut convergent dan divergent. Okey, iaitu book smart dan street smart. Jika di sekolah dulu memang akan ada dua golongan. Satu yang belajar corot dan satu pelajar cemerlang.
Dan guru-guru biasanya akan menyayangi pelajar yang cemerlang. Fokus Pelajar cemerlang dan mendabik dada dengan pelajar yang cemerlang, dan cakap mereka boleh berjaya. Dan saya pernah berada di kalangan orang yang tercorok ni, rasa tersisih. Mungkin peranan guru-guru perlu diperbaiki. Sebenarnya peluang untuk meraih kejayaan sama rata. Cuma apa kejayaan yang dia nak. Apa kejayaan dia nak. Mungkin kita akui pelajar yang cemerlang boleh berjaya dalam pelajaran. Tetapi macam golongan yang kurang bernasib baik, dia dah study tapi tak dapat juga. Macam mana mungkin dia juga banyak main tapi dia tak dapat. Dan golongan-golongan sebegini, jika kita lihat dalam satu research dalam buku Psikologi Orang Berjaya oleh Puan Ainun, saya terkejut. Sebenarnya golongan yang cemerlang di sekolah dan di universiti, sebenarnya di alam kerjaya dia tidak dapat mengekalkan kesemerlangan tersebut. Tidak dapat mengekalkan kesemerlangan tersebut. Sebaliknya, golongan yang cikgu label nakal, cikgu label benda-benda negatif, dia boleh survive di alam kerjaya. Mungkin seperti doktor cakap, mengenai pengurusan tu, dia dah biasa deal dengan benda macam ni. Itu saya selalu dengar sebenarnya. Sebab ibu saya sendiri seorang guru. Dia selalu kata, dia mengajar salah sebuah sekolah sains dulu, dia kata kelas yang A ni, yang semua straight A ni, dia kata kadang-kadang yang kita tengok bila dah habis sekolah nanti, to be somebody is yang kelas lain-lain ni kata ataupun diingat cikgu-cikgu dia lagi yang ni anak-anak yang asyik marah selalu. Itu mungkin boleh kita sentuh sikit kalau kita bercakap tentang aspek pendidik. Macam tadi Akif ada kata guru pun kena buat peranan saya beri bapa, tapi mungkin kita akan sambung selepas ni. Sekarang kita berehat sebentar. Keluarga Mak Piah ni gila.